Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, bakal sastrawan negara iaitu Akmal Nazri. Wah! Okey, saya pasti memurid dah tak sabar untuk kita sambung balik kelas kita. Cikgu Linda, ya, dipersilakan. Ya, bakal sastrawan negara. Amin. Saya suka semangat itu. Ya. Okey, baik. Jadi kalau nak jadi bakal sastrawan negara, kita kena tahu. Tak kenal maka tak cinta. Ya. Antara sastrawan negara kita ialah inilah dia. Iaitu yang pertama kita tengok Shahnon Ahmad, yang kedua Zurina Hassan, yang ketiga Osman Awang, yang keempat Samad Said. Ya. Nanti kita akan tahu, kita akan belajar sumbangan mereka, biodata mereka, iaitu antara barisan sastrawan negara. Nak jadi sastrawan negara kan? Jadi apa kriterianya? Ini ialah kriteria pemilihan sastrawan negara. Jadi anak-anak murid di luar sana ataupun Akmal, kalau nak jadi sastrawan negara, inilah persediaannya. Yang pertama, calon memberikan sumbangan yang cemerlang, malah berterusan dalam perkembangan kesusastraan tanah air. Seterusnya, calon mestilah menghasilkan sejumlah karya sastra, sama ada novel, cerpen, puisi dan drama yang telah terbukti bermutu, diminati dan dikagumi. Seterusnya, karya calon telah digunakan secara meluas oleh khalayak. Karya tersebut perlulah karya yang dominan dan serasi dengan cita rasa masyarakat Malaysia. Seterusnya, calon perlulah menghasilkan karya sastra kreatif dan bukan kreatif yang bermutu tinggi, selain memberikan sumbangan yang signifikan kepada kemajuan dalam bidang kesusastraan dan ketamadunan bangsa. Seterusnya, calon dinilai berdasarkan pembabitan dalam pelbagai kegiatan berpersatuan, aktif dan mempunyai keahlian dalam akademik, kesusastraan dan kebahasaan, juga kegiatan kebudayaan yang mengetengahkan budaya keilmuan yang tinggi. Okey, jadi ini salah kriteria pemilihan sastrawan negara ya, Akmal ya. Tapi kan selepas ini Cikgu Linda nak anak murid Cikgu Linda kupas berdata sastrawan negara kita, iaitu sastrawan negara yang kedua, iaitu diangkat pada tahun 1982, iaitu Shahnon Ahmad. Jadi siapa yang ingin mengupas biodata dan juga sumbangan Shahnon Ahmad terhadap bidang sastra di negara kita? Silakan, siapa? Saya. Silakan Khalis. Berdasarkan pembacaan saya, Shahnon Ahmad dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Banggul Dardab, Sik Kedah, Darul Aman. Beliau mulai giat menulis dan mulai terkenal sejak tahun 1956 lagi, iaitu dengan tulisannya yang berbentuk novel, cerpen, esei dan kritikan. Karya beliau yang mendapat perhatian ramai ialah Ranjau Sepanjang Jalan, Rentong, Anjing-Anjing, Debu Merah dan Selesai Sudah. Pada tahun 1973, terbit sebuah lagi novel Shahnon berjudul Seringenge. Pihak panel hadiah karya sastra telah memilih novel ini sebagai novel terbaik untuk tahun 1973. Seringenge memperlihatkan suatu usaha mencari sintesis antara kepercayaan tradisi dengan ilmu psikologi moden. Shahnon pernah dilantik menjadi dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1979. Mulai Jun 1980, Shahnon dilantik sebagai Profesor Sastra Universiti Sains Malaysia. Pada tahun 1982, Shahnon dilantik pula menjadi Profesor penuh di universiti yang sama. Sekian, terima kasih. Itu dia persembahan yang menarik daripada Khalis. Okey, baguslah. Khalis menceritakan itu jelas satu-satu dan faham. Okay? Iyalah cikgu. Saya suka bila dia sebut ada satu novel cikgu, Seringenge. Seringenge. Mana tu? Tunjukkan. Ada ni lah cikgu. Yes. Seringenge. Nampak tak? Ni Akmal. Ya. Novel yang Akmal pegang tu berusia 49 tahun. 49 tahun? Ya, betul. Dan sampai sekarang masih lagi relevan. Wah. Jadi kalau Akmal belum baca, Akmal kena baca sebab saya baca 3 kali novel ini. Cikgu baca 3 kali? Yes, betul. Saya akan baca 4 kali cikgu. Oh, nak lebih pada saya. Bagus. Semangat itulah yang saya suka. Okey, baik ya. Jadi
itulah antara karya Shah Not Ahmad iaitu Sri Ngenge. Kena betul-betul lah Sri Ngenge. Bukannya apa tadi Akmal sebut? Sri lupa dah. Sreng Jenje. Jenje. Okey, baik. Sri Ngenge sebut betul-betul. Sri Ngenge. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada sastrawan negara seterusnya, boleh Akmal? Siapa tu cikgu? Okey, jom. Ini ialah perempuan ataupun Sri Kandi. Zurina Hassan, sastrawan negara ke-13 Cukup iaitu hebat. pada tahun 2016. Siapa nak cerita pasal Zurina Hassan ini? Silakan. Ya. Siapa Silakan tu? Alia. Alia Hani. Alia Hani. Cikgu, berdasarkan pembacaan saya melalui internet, Zurina Hassan dilahirkan pada 13 Jun 1949 di Alustar, Kedah. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Tikam Batu, Sekolah Konvent Sungai Petani dan Sekolah Sultanah Asma Alustar sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Bukan itu sahaja cikgu. Ya. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai kanan penerangan, menjadi tenaga pengajar di Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaya. Selain karyawan tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia, Zurinah memperolehi ijazah sarjana dari UPM dan PhD dari Universiti Malaya. Beliau dianugerahi bintang kebesaran darjah Setia Diraja. Zurina Hassan Diraja Kedah. Pada pengetahuan saya, Zurina Hassan ialah sastrawan negara Malaysia yang ke-13 dan sastrawan wanita pertama yang dianugerahi gelaran tersebut. Selain itu, beliau menerima hadiah penulisan Asia Tenggara C. Wright Award pada 2004 dan hadiah puisi Sun Tuanku, hadiah puisi negara Asian pada 2013. Zurina menulis dalam pelbagai genre dan hingga kini menghasilkan kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, kajian sastera dan memoir. Walaupun lebih dikenali sebagai penyair, Zurina juga pernah memenangi hadiah sastera perdana, hadiah sastera utusan, hadiah buku perpustakaan negara untuk cerpen dan memoir. Karyanya telah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Misalnya, bukunya Menghadap ke Pelabuhan telah terbit dengan terjemahan bahasa Inggeris, Spanyol, Bahasa Inggeris, Spanyol, Rusia dan Perancis. Spanyol, Rusia dan Perancis. Okey, Okey. baik. Terima kasih. Jadi Zurina Hassan ini, terima kasih Alia. Saya lupa nak bagi. Okey, Khalis tadi dia bercakap dengan jelas. betul. 5 bintang. Ya. Okey. Tapi Alia dia bercakap bagus. Cuma talian internet tak berapa cantik. Okey. Tapi saya suka dia punya bila dia cerita tu cikgu, dia punya kerut-kerut tu cikgu. Bersungguh-sungguh. Kerut, bersungguh-sungguh tu. 5 bintang juga untuk Ya. Alia. Jadi apa yang kita nampak, Zurina Hassan ini yang sebenarnya karya dia diterjemahkan dalam pelbagai bahasa iaitu Spanyol, Rusia, Perancis dan bahasa Inggeris. Hebat. Betul hebat. Masya Seterusnya Allah. kita pergi kepada sastrawan negara Osman Awam iaitu yang dia ketiga pada tahun 1983. Dan Okey. silakan siapa nak cuba? Okey. Cikgu, saya nak cuba. Silakan. Silakan. Boleh apa? Boleh apa? Boleh. Izinkan saya bercuba. Okey, silakan. Silakan. Berdasarkan siaran saya di buku sastrawan, Usman Awang dilahirkan pada 12 Julai 1929 di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Pendidikan yang diterimanya setakat sekolah Melayu sahaja. Situasi dan keluarganya yang miskin tidak membolehkan beliau untuk meneruskan pendidikannya. Beliau disekolahkan di Sekolah Sedili pada tahun 1936, Mersing 1937 dan Bandar Maharani Muar pada tahun 1940 hingga lulus darjah 5. Pada tahun 1962, Osman diterima bekerja dengan penerbitan federal dan setahun kemudian berkhidmat pula dengan Dewan Bahasa dan Pustaka.
mula-mula sebagai sidang pengarang Dewan Bahasa dan kemudian pengarang Dewan Masyarakat, Dewan Sastra. ialah Aha. jawatan beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sebagai pengawal penyelidik kanan sebagai pengawal penyelidik kanan bahagian pembinaan dan pengembangan sastra. Mulai Mei 1982, beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia kesusastrawan Melayu moden dengan menulis puisi. Antara puisinya yang cukup popular termasuklah Bunga Pompi, Gadis di Kuburan, Pak Ute, Kemakan Bonda, Nasib Buruh dan Salam Benua. Itu saja, cikgu. Baiklah. Macam pembaca berita lah. Saya nak berkata sedemikian, cikgu. Sama kan? Setuju kan? Ya. Kalau tadi 5 bintang ni saya bagi 6 bintang lah macam tu. Ekstra 1 bintang. Kita lebih 1 bintang. Apabila Fatihah membaca tu seperti pembaca berita, saya pun leka dengan Fatihah baca. Dia menceritakan seperti ni, cikgu. Storytelling kita panggil. Ya, betul. Baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada Samad Said. Ini dia tokoh yang memang kita tengok janggut misai dia banyak ke-intelektual lagi. Iya, silakan. betul. Siapa? Damia lah kan? Dania, silakan Dania. Saya. Silakan. Cikgu, berdasarkan bacaan saya melalui internet, Samad Said dan Sunat kampung di dalam dirantukan Melaka. Sembilan bulan, Mat Samad Said dibawa oleh para penulis Singapura dan dia menengah di Samad Said belajar di Sekolah Melayu 1940 sebelum pengajaran dalam kelas Victoria. Dari situ, beliau belajar sendiri oleh Didik Senior Cambridge 1956. Okey, baik. Dania. Okey, saya sambung sedikit sebab kamu punya internet tidak berapa stabil. Saya sambung sedikit. Saya cerita sikit dengan Akmal. Sebenarnya, Samad Said ni Akmal, sila pegang buku yang ada di depan Akmal. Salina. Ini ialah karya agung Samad Said. Sebab Salina ini diadaptasi menjadi bentuk teater dan oleh dramatis oleh Johan Jaafar dan dipentaskan sempena Pesta Kesenian Kuala Lumpur pada tahun 1986 dan kemudiannya di Singapura. Dan hasil karya beliau dalam bentuk novel Di Hadapan Pulau, Langit Petang dan Daerah Zeni. Yang sebenarnya Salina ni asalnya berjudul Gerhana dan akhirnya ditukarkan kepada Salina kerana menceritakan kehidupan masyarakat Melayu wanita pada tahun 80-an. Tengok betapa tebalnya novel Salina ini dan hasil karya ini telah diangkat sebagai karya yang wajib kita baca sebab banyak sangat nilai yang boleh kita ikuti dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Jadi Akmal, boleh baca tak nanti ni? Saya akan baca balik. Saya pernah baca, cikgu, sewaktu zaman sekolah menengah, tapi saya tak habis, cikgu, ketika itu. Tak habis, tak apa. Usaha tangga kejayaan. Betul tu. Kena baca lagi. Sebab tu sekarang kita nak berhenti rehat, cikgu. Ya, kita berhenti Saya nak baca dulu buku ni. Boleh, cikgu? Boleh, silakan. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Oh, duduklah. Apa yang hendak dimalukan? Didik TV KPM